Assalamualaikum hampa semua. Alhamdulillah hari ni aku dapat lagi buat video. Alhamdulillah Tuhan panjangkan umur aku. Kalau hampa tanya siapa macam Ika ni siapa kan, macam tiba-tiba bertobat sikit kan. Sebab aku kan baru balik daripada Covid. Ya Allah, Covid sangat meletihkan geng aku. Entahlah geng, tapi aku betul-betul rasa penat lah lepas kena Covid ni. Sedih. Okay, so aku pun sekarang tak apa nak sihat lagi sebenarnya. Tapi tak apalah, sebab aku dah lama sangat-sangat tak buat keluar video. Aku kena keluarkan juga sebab aku tahu ada yang di antara hampa tengah menunggu video aku. And tak kurang ada juga di antara hampa yang DM aku tanya, Kak macam mana? Okey kak, dok kak, apa semua. Alhamdulillah aku dah beransur pulih walaupun tak pulih sepenuhnya. Right? So hari ni aku nak cerita pasal apa? Hari ni kita buat cerita simple-simple je sebab aku pun tak boleh nak bercakap panjang sangat sebab aku tak selesa dengan keadaan diri aku sendiri. Aku sesama, aku cepat letih. Even aku gelak pun aku akan cepat letih. Aku tak selesa lah dengan keadaan diri aku sekarang. So, apa yang aku nak cerita kali ni, aku nak cerita pasal pengalaman aku balik Kelantan hari tu. Okay, macam apa tahu lah, laki aku orang Kelantan. So hari tu kami decide untuk balik kampung sebelah sana lah, disebabkan dia pun dah lama tak balik kampung dia. So kami baliklah sana. Kami gerak malam, kami gerak daripada Shah Alam dalam pukul 8 malam macam tu. So gila-gila lah bawa, tapi kami bawa slow je lah sebab biasalah kan kita lalu ikut Pahang apa semua tu dengan lori dia pun semua. Kalau hampa yang tak tahu, Kelantan dia tak ada highway, kita ikut jalan lama. Okay, kita ikut jalan lama, tak ada highway. So kita kena berdepan dengan masalah ikut di belakang lori. Lepas tu masalah jalan gelap apa semua, jalan berlubang tu semua benda biasa lah dekat Malaysia ni kan. Okay, so pengalaman aku waktu nak balik Kelantan tu, aku rasa macam satu pengalaman yang baru. Sebab selalu aku dengar orang bercerita je pasal laluan nak ke Kelantan ni. Mereka akan cerita laluan daripada Gerik ke apa semua. So tapi aku pula, pengalaman aku start daripada aku masuk Pahang sampailah aku sampai rumah dia. Okay, senang cerita sampai rumah dia. Permulaan perjalanan tu semua okey, tak ada masalah sebab kita orang gerak awal kan. So aku ni kalau boleh aku try, aku shoot, aku memang aku buat laju masa tu sebab kalau boleh aku nak sampai awal. Masa tu aku balik kerja, aku terus je gerak sebab aku target nak sampai awal. Kalau tak, kita orang akan sampai dalam pukul 2 pagi macam tu. Tapi aku target nak sampai awal lagi sebab aku memang letih. Nak dijadikan cerita pula, minggu tu aku kerja non-stop. Aku tak ada cuti langsung untuk 2 minggu ke seminggu macam tu lah, tak silap aku. Sebab iyalah sebelum tu aku ada cuti. So aku ganti baliklah cuti aku tu. And masa tu aku nak kata aku letih, mengantuk tu tak, tapi aku letih badan lah. Permulaan perjalanan waktu dekat Pahang, aku tak ingat lah dekat kawasan mana, tapi area Pahang aku diganggu dengan bunyi. Dia macam gelak campur mengilai campur menangis. Masa tu laki aku dia tengah layan movie tau dekat kereta. So aku ni duk berangan sorang-sorang tau, duk berangan sorang-sorang. Aku dengar bunyi tu lah, bunyi nak kata gelak bukan, nak kata mengilai bukan, nak kata menangis pun bukan. Tapi sebelah kanan aku masa tu dia ada macam bukit lah. Dia gelap, betul ada bukit-bukit macam tu. So aku dengar bunyi tu, aku macam, aku tengok lah sebab kita orang buka tingkap.
Sebab laki aku kan isap rokok. So kita orang akan buka tingkap. Bila aku dengar tu, aku macam terpusing lah. Kita punya fokus nak drive tu terganggu. Akan terganggu punya. So aku pusing. Cakap tak ada apa pun. Tak apa, jalan lagi. So masa mula-mula tu, yang tu je lah dia kacau. Dah sampai pertengahan jalan nak masuk ke area Gua Musang Nak masuk ke area Gua Musang tu, aku perasan ada, aku tak sure lah orang ke apa ke, dia duduk di bahu jalan sambil berpeluk tubuh. Maksudnya macam dia duduk mencangkung, dia peluk lutut. Dia jadi macam tu. So aku tengok, aku tak tertegur lah masa tu, sebab aku pelik. Masa tu dah nak dekat pukul 12 malam. So aku macam, siapa je nak duduk tepi jalan duduk dalam keadaan macam tu? Kalau kata dia ada masalah ke apa, mesti kereta lain akan berhenti. And masa tu juga aku fikir kemungkinan orang tu nak merompok ke apa, kita tak tahu kan zaman sekarang. So okay, aku diam. Lepas tu aku dah start rasa kereta makin berat. Itu biasalah, benda normal kan. Kereta makin berat. Tapi bila aku usia belakang, tak ada pun benda apa-apa. Lagipun masa dekat belakang seat belakang ni, adik aku bawa lah masa tu kan. So adik ada kat belakang duk tidur. So aku ni rasa bila ada adik dekat belakang, aku rasa macam selamat sikit lah macam tu kan. Cuma aku rasa macam ada benda duk menumpang kereta aku. Tapi aku buat tak tahu lah. Agak mengerang kereta aku masa tu, sebab aku dah tekan minyak rapat. And even aku tukar kereta ke gear 2 untuk lalu kawasan tu, tapi still dia rasa berat. Lepas tu tak apalah, aku dah macam tak boleh nak go on. And aku pun masa tu dah terlampau letih sangat-sangat. Aku decide nak berhenti bukan R&R, satu stesen minyak. Aku tak ingat dekat mana. Aku berhenti untuk jurus badan aku lah, sebab aku kan tak mandi lagi. And masa tu pun aku nak terkencing, nak terberak semua ada kan. And macam mana aku nak cakap, tandas toilet tu sangat tak selesa. Disebabkan dah lah toilet cangkung satu hal. Okay lah. Lepas tu toilet dia very de kampung punya. Toilet yang betul-betul macam kampung, yang sebiji dekat sebelah hutan. Lepas tu dia bukanlah jauh daripada stesen minyak tu. Tak, dia tak jauh. Cumanya ni stesen minyak tu, stesen minyak depan lah kan. Dia belakang sikit. Lepas tu dia punya lampu, dia bukan lampu macam tandas kita punya stesen minyak, tak. Dia macam lampu dia dekat luar. Lepas tu share untuk 2 toilet. Dalam toilet sumpah gelap. Toilet tu lampu pucu-pucu menon je. Aku macam bapak seram. Lepas tu belakang tu pula hutan kan. Aku macam tapi disebabkan aku masa tu, masa tu pula aku macam mana nak kata, aku tengah tak dalam keadaan tak suci lah maksudnya. So aku nak kena tukar benda-benda yang perlu apa semua ni. Aku terpaksa. Bila aku dah terpaksa semua, waktu aku cakap direct je lah nak. Waktu aku cuci pad, aku dah dengar bunyi-bunyi something dekat hutan belakang tu. And kenapa aku cakap toilet dia macam toilet kampung? Kan toilet kampung dia tak simen sampai atas. Bila dekat atas tu dia orang suka letak yang jaring-jaring tu kan, macam jaring besi tu. Aduh, aku tak boleh lah. Aku anti tu benda tu. So tak suka. Lepas tu dekat celah-celah jaring tu aku ada nampak daripada atas pokok belakang toilet tu ada macam binatang berupa, tak tahulah monyet ke beruk ke, tapi dia besar. Dia tengah memerhatikan aku. Masa tu kan aku sumpah aku rasa nak menangis semua ada masa tu. Tapi disebabkan aku ni terlampau letih, aku macam malas nak layan. Aku cakap tolong, aku penat. And
agak memalukan lah, sebabnya masa tu aku dah terlampau letih and aku terlampau takut. Aku nak pakai baju pun aku dah jadi takut. Tahu aku buat apa? Aku berkemban pakai kain batik. Lepas tu aku ambil tuala je tutup weh. Aku dah tak tahu nak buat apa, sebabnya aku terlampau takut duduk dalam tandas tu. Aku terlampau takut sangat masa tu. So aku decide untuk keluar terus je. Aku macam lantak lah lelaki aku nak marah, aku tak tutup aurat ke, orang nak tengok ke apa, aku dah tak fikir. Tapi masa aku berkemban tu, sebab kain batik tu labu, so dia atas pada buku lali lah sikit. Tak adalah aku berkemban yang atas ni nampak sampai ke lutut. Tak adalah. Cumanya dia atas buku lali sikit. Lepas tu atas ni aku dah tutup pakai tuala kan. So tak ada lah terdedah apa sangat pun. Cuma tak bertudung lah masa tu. So aku masuk kereta, aku buat tak tahu je. Lepas tu aku suruh laki aku bawa kereta. So laki aku bawa kereta masa tu. Aku just lena buat tak tahu je sebab aku letih. Tapi aku lena pun kejap-kejap terjaga. Sampai je betul-betul depan area Gua Musang tu, aku dah start dengar bunyi-bunyi pelik. And aku start ada nampak-nampak benda pelik lah. Tapi aku tak nak lah cerita detail sangat, sebabnya benda-benda tu biasa sebab tempat dia kan. So alhamdulillah dah sampai rumah apa semua ni. Masa aku sampai je rumah laki aku, masa aku keluar kereta, memang aku nampak ada sosok lembaga hitam yang macam lari mengejut bila bapak si laki aku ni, kiranya bapak mentua aku ni, buka pintu. Tapi aku malas nak layan, aku buat tak tahu. Alright. So keesokan harinya kami dapat berita yang makcik laki aku ni meninggal. Kira makcik aku jugalah kan. Makcik laki aku ni meninggal dekat Terengganu. So kita orang pun decide lah untuk pergi tengok apa semua kan. Kita orang pun pergilah tengok. Pergi tengok tok tunggu lepas tanam apa semua. Dalam pukul 11 lebih 12 macam tu jugalah kita orang sampai rumah balik, sampai Kelantan balik. Lepas tu pula aku teringin gila masa tu nak makan sate dengan biskut. Sebabnya kita pergi rumah orang meninggal, kan depa dia jamu biskut 4 segi cicah ayat kan. Masa tu aku teringin gila. Sumpah aku teringin gila. Tapi depa jamu biskut tu dekat orang lelaki. Orang lelaki ke duduk kat bawah rumah. Depa jamu kat orang lelaki, dekat orang perempuan atas rumah ni tak ada. Aku memang teringin gila. Lepas tu aku cakap dekat lelaki tu, kata kita pergi singgah kedai runcit siap lah nak cari kat biskut tu, aku teringin. Okey, kami pun keluarlah balik. Dah hantar pak pentua aku apa semua balik ni. Kami keluar balik pergi cari sate dengan biskut tu lah. Lepas tu nak jaga cerita, sate tak ada. Okey, sate tak ada. So kami pergi beli burger apa semua. And malam tu juga sebenarnya kita orang plan nak pergi Caltex Salo untuk buat aku punya konten. Okey. Tapi ada benda yang jadi malam tu. On the way kami nak ke Caltex Salo tu, maknanya kami baru nak gerak, kami kena ganggu. Sebenarnya aku perasan gangguan tu datang daripada lepas kami balik daripada kawasan perkuburan tu lah. Sebab kena lalu hutan. Memang kena lalu hutan. So aku ni dah perasan gangguan start daripada situ. Tapi aku buat tak tahu je lah. And benda tu jadi makin teruk bila dia start kacau benda-benda kereta aku. Maksudnya, bayangkan tengah-tengah duk bawa kereta, wiper kereta terbuka sendiri. Dia berjalan sendiri geng. Masa tu meremang belum rumah aku. Okay, masa tu aku marah laki aku. Ya hang ni pasal apa? Sebab aku ingatkan dia nak adjust lampu bagi tinggi ke bagi rendah. Tapi mungkin dia tertekan signal. Tertekan wiper. Rupa-rupanya dia kata tak, dia tak tekan apa pun. Dan dia sendiri pun pelik kenapa wiper tu boleh terbuka sendiri. So masa tu aku gabrak lah. Lepas tu aku main-main lah tempat wiper tu kan. Lepas tu dia dah mati. Lepas tu elok mati dia buka balik.
Lepas tu dah lama-lama aku cakap ni macam ada benda tak betul ya. Lepas tu laki aku cakap macam ni, tak sedap kacau lah. Tu dia mati. Okay, masa tu kita orang macam ingat, tak ada apa-apa kot kan. And tak sampai 2-3 minit kita orang berjalan, benda tu berjalan balik. And aku decide, aku cakap tak payah-payah kita balik rumah. Aku cakap macam tu. So bayangkan sepanjang-panjang jalan kita orang, wiper tu sentiasa bergerak. Sampailah satu tahap laki aku dah macam tak tahan sabar. Sebab mula-mula dia gerak slow, itu kita orang mesti boleh terima. Sampai yang laki aku agak ni angin, bila dia bergerak yang paling laju, yang maksimum tu, macam tu kan. Lepas tu laki aku berhenti depan surau. Masa berhenti depan surau, aku keluar daripada kereta. Aku rasa kepala aku dah kembang macam jadi seram lah, jadi seram sejuk kan. Lepas tu laki aku pun buka tengok apa semua. Aku cakap tak ada orang, jom kita balik. Kita orang pun balik. Sepanjang-panjang jalan wiper tu on. Lepas tu aku cakap, okay, mungkin ada benda rosak kot, tak apalah, nanti kita tanya bengkel. So tak apalah, kita orang tak jadilah pergi katak salur, balik rumah terus tidur je. Esoknya kita orang nak pergi berjalan, aku check kereta, wiper tak ada masalah, tak ada langsung. And balik daripada Kelantan tu, aku ada pergi check juga dekat bengkel. Dia orang cakap mungkin relay ke apa benda lah. Pergi check, dia kata tak ada problem apa. And bagi aku memang tak ada problem. Sebab start esoknya tu sampai sekarang, sampai hari ni, tak pernah lagi wiper tu buat hal. So mungkin ada benda yang mengacau malam tu, atau ada benda yang tak mengizinkan kita orang untuk sampai ke katak salur malam tu. Aku tak sempat nak rakam sama, sebab masa tu pun headset aku buat hal, power bank buat hal, masing-masing semua ada hal dia. Aku tak tahu kenapa. So sampai situ je kita punya cerita kali ni. Tak adalah seram mana, cuma aku nak cerita pengalaman aku je lah. Kita cerita yang simple-simple. Tekak aku pun dah kering dah ni. Kita jumpa lagi in the next time, okay? Bye.